Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا, pada malam ini insyaAllah kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya, iaitu berkenaan tentang azan. Cuma kalau kita perhatikan dalam tajuk azan tu boleh kita tambah azan dan ikamat. Baik, seperti mana biasa kita bacakan matannya dulu. Hadis yang ke-68. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan ikamat. Hadis yang ke-69. An Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i, dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda berada di dalam tenda bundar tu, tukar kemah. Di dalam kemah baginda yang berwarna merah, yang dibuat daripada kulit binatang yang telah disamak. Abu Juhaifah berkata, Bilal lantas keluar membawa air wuduk. Maka ada yang yang ni kena padam sampai ke titik tu. Ini salah terjemah. Ada yang boleh tulis merenjis dan ada yang mencelup. Ya, boleh. Maka ada yang merenjis dan ada yang mencelup. Abu Juhaifah berkata, Nabi lantas keluar dengan pakaian merah, seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih. Abu Juhaifah berkata,
Nabi lalu berwudu dan Bilal mengumandangkan azan. Dia berkata lagi, aku pun mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari, yakni ke kanan dan ke kiri, ketika Bilal mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Lalu sebuah tombak ditacapkan untuk Nabi. Nabi maju ke depan dan mengerjakan salat zuhur dan asar 2 rakaat. Baginda terus mengerjakan salat 2 rakaat. Baginda terus mengerjakan salat 2 rakaat hingga baginda kembali ke Madinah. Hadis yang ke-70, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan ketika malam, ketika malam. Okey, oleh itu makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ya. Hadis yang terakhir yang ke-71, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar muazzin, yakni mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Baik, kita lihat hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Al-Maqdisi dalam bab yang ke-10 ini. Jelas dia berkaitan tentang azan dan juga iqamat. Sebelum itu, sebagai muqaddimah, Assalamualaikum, boleh kita jelaskan tentang definisi azan. Dari sudut bahasa, dia membawa maksud al-i'lam, maknanya pengumuman. Ya. Azan maknanya pengumuman. Dia daripada perkataan azan tu daripada perkataan udhun, iaitu telinga, ya, iaitu pendengaran. Ya. Bolehlah kita, kalau kita lihat antara pengumuman dengan pendengaran, dia adalah, bolehlah kita kaitkan, iaitu pengumuman itu untuk didengari, itu dari sudut bahasa, azan bermaksud maksud pengumuman. Kalau kita lihat dari sudut syarak, dia membawa maksud pengumuman masuk waktu solat fardu, dengan lafaz yang khusus. Pengumuman masuk waktu solat fardu, maknanya solat fardu sahaja, dengan lafaz yang khusus. Kalau kita lihat dalam lafaz azan yang dikumandangkan, yang disyariatkan di dalam Islam, dia ibarat kata-kata yang ringkas, tetapi kita boleh kata ringkas lagi padat. Bahkan dia membawa ucapan-ucapan yang berkaitan tentang akidah. Waalaikumsalam. Lihat sahaja apabila muazzin memulakan azan, dia mengucapkan
Allahu akbar, ya, di situ sahaja ya mengandungi maksud ya yang menjurus kepada akidah, ya, iaitu menetapkan kewujudan Allah, ya, serta mengisbatkan sifat-sifat kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam jumlah yang berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ juga terangkup maksud akidah, ya, penetapan tauhid khas, ya, mengesakan Allah semata-mata, serta pengisbatan, ya, baginda Nabi SAW sebagai Rasul, ya, dan dalam masa yang sama menafikan, ya, kesyirikan. Lafaz yang berikutnya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hakikatnya kalau kita lihat, ayuh ke arah kejayaan, ataupun sebelum tu ayuh ke arah salat, ayuh mengerjakan salat, ayuh mengerjakan salat, ayuh ke arah kejayaan, ayuh ke arah kejayaan, ya. Dalam ungkapan ayuh ke arah kejayaan, hakikatnya di situ juga ada maksud akidah. Dia dalam ungkapan itu isyarat kepada hari kebangkitan serta penghitungan, ya, kerana, ya, itu adalah tempat, ya, di mana orang-orang yang beriman akan ternampak, ya, kejayaan mereka, ya, hasil daripada amalan mereka di dunia. Kalau daripada sudut hikmah, ya, apa agaknya hikmah di sebalik pensyariatan azan, ya? Kalau tujuannya kita dah tahu, untuk, ya, memaklumkan tentang masuknya waktu salat fardu. Daripada sudut hikmah, boleh kita kata antara yang jelas dapat kita lihat, dia sebagai mengizharkan, ya, syiar Islam, mengizharkan syiar Islam, serta mengizharkan, ya, kalimah tauhid, serta, ya, menegaskan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam masa yang sama, dia juga di antara hikmah di sebalik azan, ia juga bertujuan untuk mengajak ke arah kesatuan umat Islam, ya, kerana dia bertujuan untuk memanggil, ya, umat Islam, masyarakat di sebuah tempat untuk datang berkumpul untuk sama-sama mengerjakan solat fardu, ya. Kalau kita lihat daripada sudut yang lain, mengapa agaknya, ya, kalau nanti kita sebut sedikit sebanyak tentang sejarah, ya, pensyariatan azan. Tapi sebelum tu, kalau kita lihat, mengapa agaknya dalam mengumumkan tentang masuknya waktu solat fardu, kenapa dipilih, ya, cara dengan kata-kata, iaitu azan itu ibarat mengucapkan kata-kata dan bukan perbuatan, ya, bukan dengan membuat apa perbuatan-perbuatan tertentu, seperti mana kalau kita lihat dalam agama-agama yang lain. Apa yang dapat kita kata, hikmahnya jelas juga di situ, iaitu kerana ia bersifat mudah memudahkan, ya, untuk nak mengucapkan kata-kata ini jauh lebih bermudah berbanding kalau perlu, ya, untuk melakukan sesuatu. Maka akhirnya boleh kita kata azan ini, ya, di sebaliknya ada, nak katakan bahawa keagungan agama Islam, di mana ia sesuai untuk di mana-mana tempat, sepanjang masa, dan untuk semua manusia, ya. Dalam kisah pensyariatan azan, ya, secara ringkasnya lah, ya, pada mulanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya, seperti mana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baginda bermusyawarah, berbincang dengan para sahabat tentang bagaimana agaknya, ya, yakni jelas, yakni setelah ya turunnya pensyariatan salat fardu 5 waktu, ya. Jadi timbul perbincangan tentang bagaimana nak mengajak, ya, umat Islam ataupun sebelum tu nak mengaklumkan tentang masuknya waktu dan untuk mereka bersedia dan datang ke masjid. Maka ada yang mencadangkan supaya dihidupkan api, ya. Tetapi cadangan itu, ya, tidak dapat diterima oleh Nabi kerana dia jelas daripada amalan orang-orang Majusi, penyembah api. Ada yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng, tetapi cadangan itu juga ditolak kerana jelas di situ menyerupai, ya, orang-orang Nasrani. Ada juga yang mencadangkan supaya ditiup, ya, buk atau macam kita kata sangkakala, macam trompet, tapi bukan bunyi trompet lah, bunyi, ya, bunyi dia, ya. Tapi itu pun tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari, dikatakan dalam riwayat yang sahih disebutkan bahawa dia bermimpi, ya. Dia bermimpi bertemu dengan seorang yang sedang memegang, ya, loceng. Lalu Abdullah bin Zaid berkata kepada dia, "Mahukah engkau, ya, menjual loceng di tangan engkau itu?" Maka orang itu bertanya, "Kenapa? Apa yang kau mahu dengan loceng ini?" Abdullah, ya, dalam mimpinya ini dia kata, "Aku ingin menggunakannya untuk, ya, memaklumkan tentang masuknya waktu solat." Lalu orang itu berkata kepada dia, "Mahukah engkau aku ajarkan cara yang lebih baik daripada itu?" Ya, maka Abdullah bin Zaid kata, "Tentu sahaja." Lalu orang itu pun mengajar, ya, lafaz-lafaz azan, ya. Setelah terjaga daripada tidur, ya, Abdullah bin Zaid terus bertemu dengan Rasulullah dan menceritakan tentang, ya, mimpinya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza ru'ya haqqun." Sesungguhnya mimpi engkau itu adalah ru'ya, ya, satu mimpi yang benar. Lalu Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz-lafaz itu, lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal untuk beliau mengumandangkannya, ya. Tentang fadilat azan, ya, antara hadis yang dapat kita sebutkan adalah seperti mana dalam hadis yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barangkali sebab yang jelas mengapa Imam Al-Maqdisi tidak menyebutkan hadis ini di dalam kitab Umdatul Ahkam, sedangkan hadis ini dalam Bukhari Muslim. Apa yang dapat kita kata, kerana hadis ini lebih berbentuk kepada fadilat, sedangkan buku Umdatul Ahkam ni adalah hadis-hadis hukum, ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baca terjemahannya. Baginda mengatakan, sekiranya azan solat dikumandangkan, syaitan akan berpaling lari dengan terkentut-kentut agar tidak terdengar azan, agar dia tidak mendengar azan. Setelah itu dia akan kembali semula, ya, sehingga apabila iqamat dilaungkan, dia akan berpaling lari semula, ya. Jelas di situ ada fadilat, ya, azan dan iqamah, di mana antaranya adalah dia menghalau syaitan, ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, baginda bersabda, "La yasma'u mada sautul muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah." Tidaklah yang mendengar suara muazzin daripada kalangan jin, manusia atau apa jua,
melainkan dia akan bersaksi buat muazzin itu pada hari kiamat. Maka di situ jelas ya, pahala yang sungguh besar ya buat para muazzin ya, yang mengumandangkan azan ya, menyuruh masyarakat Islam untuk mengerjakan salat. Baik, kalau kita lihat dalam hadis yang pertama yang kita bacakan tadi ya, hadis yang ke-68 tadi, di mana Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda di Madinah selama 10 tahun, dia meriwayatkan tentang perintah Rasulullah ke atas Bilal ya, untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan ikamat ya. Kalau kita lihat sebelum tu dalam lafaz hadis tadi ya, Bilal diperintahkan. Ini ada permasalahan usul fiqh lah ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan perkataan diperintahkan, tidak disebutkan siapa yang memerintah ya. Maka timbul persoalan di sini, siapa yang memerintahkan Bilal ya? Dan mengapa ucapan ini dianggap sebagai hadis ya? Kenapa disandarkan kepada Rasulullah? Sedangkan kalau kita lihat dalam matannya tidak disebut pun Rasulullah ya. Anas bin Malik menuturkan bahawa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan ikamat. Tak ada disebut pun Rasulullah. Tapi kenapa ia dianggap sebagai hadis? Kerana di sini para ulama usul fiqh mengatakan bahawa apabila ada lafaz, yarhamukallah, apabila ada lafaz di mana para sahabat mengatakan kami diperintahkan atau diperintahkan ke atas kami sekian-sekian ya, ia mengambil hukum marfu', maknanya hukum disandarkan kepada Rasulullah ya. Kerana di dalam masalah hukum syariat tidak ada yang lain yang berhak untuk menghukum, untuk menyebut tentang satu pensyariatan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pensyariatan hukum hanya layak bagi Rasulullah, maka tidak akan ada siapa yang lain yang layak sehingga untuk nak mengatakan nak memerintahkan begini dan begitu kecuali Rasulullah. Maka kerana itu dia mengambil hukum marfu' ya. Diperintahkan untuk menggenapkan azan. Apa maksud menggenapkan azan ya? Maknanya menggunakan lafaz dalam bentuk bilangan yang genap, maknanya diucapkan 2 kali ya. Dan mengganjilkan ikamat, maknanya menggunakan lafaz-lafaz dengan bilangan yang ganjil ya. Yang dimaksudkan di sini adalah sekali ya. Walau bagaimanapun kalau kita lihat hadis ini, dia bersifat agak umum. Apa yang dimaksudkan dengan menggenapkan ya, dan apa yang dimaksudkan dengan mengganjilkan. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Ini yang kita kata betapa perlunya kita menghimpunkan hadis-hadis dalam satu permasalahan supaya kita dapat ya gambaran yang tepat dan gambaran yang betul ya, merangkumi keseluruhan aspek-aspeknya. Maka kalau kita lihat dalam azan, hakikatnya seperti mana dalam hadis yang lain, hadis yang sahih ya, tetapi di luar Bukhari dan Muslim, lafaz azan adalah sebanyak 15 jumlah ya. Azan adalah sebanyak 15 jumlah. Ia bermula dengan 4 kali takbir ya. Tetapi ada dalam riwayat yang lain yang sahih juga bahawa takbir sebanyak 2 kali. Jadi ada riwayat 4 kali, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Dalam riwayat ada yang 2 kali saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Berikutnya ya lafaz tasyahud
sebanyak 4 kali, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya 4 kali hayy alah. Ini istilah lah, ya. Siapa nak catik-catiklah, ya. Hayy alah. Apa arti hayy alah? Iaitu hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Seterusnya 2 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dan disudahi dengan ucapan, ya, la ilaha illallah sekali, ya. Jadi kalau kita lihat, bukan semua 2 kali, ya. Kerana apa yang pasti pada takbir yang pertama sebanyak 4 kali, ya. Yang lain 2 kali, ya. Termasuk juga yang terakhir dia ganjil sekali, la ilaha illallah, ya. Jadi itu yang kita kata, ya, ada perincian terhadap, ya, lafaz hadis yang kita bacakan tadi, menggenapkan azan tu, ya. Adapun iqamah, ya, iqamat, jumlahnya adalah sebanyak 11, bermula dengan 2 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Seterusnya 2 kali tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali hayy alah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. 2 kali qad qamatis salah, qad qamatis salah. Seterusnya 2 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dan disudahi dengan 1 kali la ilaha illallah, ya. Baik. Dalam hadis yang pertama ini, Bilal diperintahkan, ya. Di sini para ulama berbincang tentang apa hukum azan, apa hukum mengumandangkan azan, ya. Maka ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Tetapi hakikatnya pendapat yang tepat, yang rajih, ya, mengumandangkan azan, ya, serta iqamah, hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib kifayah. Dengan erti kata, sekiranya, ya, ada yang mengerjakannya, maka kewajipan itu akan tergugur, ya, ke atas orang yang lain, ya. Antara hujjah yang dapat kita kata mengapa kita memilih pendapat yang mengatakan hukumnya adalah wajib, ya, fardu kifayah, adalah mengenangkan bahawa yang pertama dia adalah, seperti yang kita sebutkan tadi, dia adalah azan adalah di antara syiar Islam yang perlu dipertahankan dan tak boleh ditinggalkan sewenang-wenangnya. Dan yang kedua yang lebih jelas adalah kerana dalam hadis-hadis yang lain ada disebutkan, ya, tentang peristiwa Rasulullah, ya, bersama dengan tentera baginda, apabila mereka melewati mana-mana perkampungan, ya, mereka akan berhenti dulu untuk nak mengenal pasti sama ada kampung itu perlu diserang ataupun tidak. Rasulullah akan berhenti dulu di perbatasan perkampungan itu, menantikan sama ada azan dikumandangkan atau tidak. Maka sekiranya mereka mendengar azan, Rasulullah akan meneruskan perjalanan mereka, ya. Maka para ulama mengatakan bahawa Rasulullah menjadikan adanya azan, ya, sebagai satu sebab menghukum mereka sebagai Islam. Dengan erti kata, kalau tidak ada azan, baginda akan menyerang kampung itu sebagai bukti bahawa mereka bukan Islam, ya. Kerana hanya orang kafir yang diserang, orang Islam dipelihara nyawa dan darah mereka. Maka di situ jelas, ya, menunjukkan bahawa azan itu hukumnya adalah
wajib, ya, yang akan menyelamatkan sesebuah kampung Islam itu daripada diserang oleh tentera Islam yang lain, ya. Baik. Juga dalam masalah tentang azan adanya, ya, permasalahan yang berkaitan tentang tarji', at-tarji' atau tarji'. Apa tu tarji'? Ya, tarji' adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang disebut, yang dibaca oleh muazzin secara perlahan sebelum secara jahar dan kuat. Bagaimana? Muazzin akan kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru dia kuatkan suara dia. Mula perlahan, lepas tu dia akan kuatkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbuatan ini dinamakan tarji', ya. Apa hukumnya? Kalau kita lihat dalam hadis, ya, ia telah sabit dalam beberapa riwayat, ya, maka hadisnya dihukum sebagai sahih, ya, walaupun dalam riwayat lain tidak disebut. Tetapi memandangkan bahawa hadisnya telah sabit, maka kerana itu para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka mengatakan bahawa disunatkan, ya, untuk muazzin tarji' kadang-kadang, ya, untuk menghidupkan sunnah itu, ya. Baik. Daripada hadis yang ke-68 ini dapat kita mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah kewajipan azan dan ikamat itu hukumnya wajib, ya, dengan erti kata, ya, sekiranya sesebuah kampung itu, ya, tidak dikumandangkan di dalamnya azan ataupun ikamat, maka seluruh penduduk di tempat itu berdosa, ya. Juga faedah daripada hadis ini, ya, adalah tentang perlunya kita menjaga azan, ya, dan ikamat, memandangkan dia adalah di antara syiar, ya, syiar Islam. Baik, dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-69, tentang satu peristiwa yang berlaku kepada Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah As-Siwai. Dia mengatakan, aku mendatangi Nabi SAW tatkala baginda dalam kemah. Ini kalau kita lihat kisah ni jelas, ya, ni ketika Rasulullah bermusafir, ya. Lalu Abu Juhaifah kata, ya, lalu dia nampak Bilal, ya, membawa bekas, membawa timba, ya, ada air untuk digunakan untuk berwuduk. Apa yang berlaku? Abu Juhaifah kata dia melihat para sahabat orang kata apa, berebut-rebut mendapatkan air wuduk itu yang sedang dibawa oleh Bilal. Maka ada yang merenjis dan ada yang mencelup. Apa maksudnya? Maknanya ada yang berebut-rebut lah nak sentuh air itu. Maka ada yang ambil sikit, renjis, dan ada yang mencelup macam ni, renjis masuk je tangan dan macam tu, ya. Mengapa begitu? Kerana mereka ingin mendapatkan berkat air wuduk itu, kerana dia, ya, digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu Abu Juhaifah kata, baginda lalu berwuduk dengan air
yang dibawa oleh Bilal tadi, dan Bilal mengumandangkan azan. Seterusnya Abu Juhaifah dia sebut tentang bagaimana dia memerhatikan Bilal, ya, gerak-geri dia. Maka dia kata, aku pun mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari, yakni ke kanan dan ke kiri ketika Bilal mengucapkan hayya 'alas salah, ya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya. Setelah itu, ya, sebuah tombak, ya, diletakkan di hadapan. Lepas tu Nabi pergi ke arahnya dan mengerjakan salat zuhur dan asar, yakni sebanyak 2 rakaat, yakni jamak qasar, ya, berjemaah bersama para sahabat. Dan Abu Juhaifah kata, baginda terus mengerjakan 2 rakaat sehingga kembali ke Madinah. Maksudnya baginda terus mengqasarkan salat-salat, ya, salat-salat 4 rakaat, ya, sepanjang bermusafir itu, sehingga baginda kembali ke Madinah, ya. Daripada hadis ni dapat kita mengambil beberapa faedah, ya. Yang pertama, kita boleh kata, ya, tuntutan supaya muazzin ketika mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, untuk dia berpaling ke kanan dan ke kiri, ya. Di sini mungkin ada perincian, ya, bagaimana dia nak berpaling ke kanan dan kiri, ya. Syekh Al-Uthaymin dia melihat bahawa masalah ni kita kata dia terpulang kepada muazzin, ya. Sama ada, ya, dia nak mengucapkan sebelah kanan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, ke kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, atau yang Syekh Uthaymin melihat itu lebih baik, iaitu yang kedua, cara yang kedua, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jadi lebih baik supaya kanan dan kiri mendapat bahagiannya daripada hayya 'alas salah, ya, dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, di kanan dan kiri, ya. Jadi ini di antara adab atau perkara-perkara yang dituntut bagi seorang muazzin, ya. Di samping, ya, meletakkan kedua tangan pada telinganya, ya, ini disunatkan, ya. Barangkali ada yang kata, ya, ini pada zaman dahulu, ya, ketika mana, ya, tidak ada pembesar suara. Maka adakah perbuatan ini masih lagi disyariatkan? Walaupun jelas muazzin pada hari ini dia menggunakan pembesar suara, kita mengatakan ya. Walaupun ada pembesar suara, tetapi kita melihat bahawa perbuatan muazzin menoleh ke kanan dan kiri ketika mengucapkan al-hayyalah tetap disunatkan, kerana tidak ada nas yang jelas menunjukkan bahawa menoleh ke kanan dan kiri ini adalah kerana tidak ada mikrofon, ya. Mengapa kita kata ini hanya apabila tak ada mikrofon? Mana hujahnya, mana dalilnya, ya? Maka apa yang pasti ini yang dilakukan oleh Bilal, dan jelas dia daripada perintah Rasulullah, ya. Kerana hanya pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah sahaja Bilal menoleh ke kanan dan kiri. Adapun baki lafaz-lafaz azan, dia terus menghadap ke depan. Ini jelas adalah tauqif, kerana atas perintah Nabi SAW Bilal melakukan sedemikian, ya. Baik, faedah yang kedua daripada hadis ni dapat kita kata tuntutan, ya, mengqasarkan, memendekkan solat fardu 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, ya, ketika musafir. Walaupun ada perbezaan pendapat, tetapi kita melihat bahawa, ya, mengqasarkan solat 4 rakaat ketika musafir yang rajihnya adalah wajib, ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain, ya. Juga daripada hadis ni dapat kita mengambil faedah tentang
tuntutan menacapkan ataupun meletakkan sesuatu di depan sebagai sutrah, sebagai penghalang di depan imam, ya, di mana juga seseorang itu berada, sama ada di kawasan tempat tinggalnya atau ketika bermusafir, ketika berada di kawasan lapang, ya, kawasan kering kontang, di padang pasir dan seumpamanya, ya, tetap dituntut supaya meletakkan satu sutrah di hadapan, ya. Faedah yang seterusnya, yang keempat, kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan perbuatan mereka bertabarruk, ya, mendapatkan berkat daripada kesan-kesan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana perbuatan mengambil berkat ini, ya, khas buat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun orang-orang yang lain, mereka tidak mempunyai keistimewaan ini, ya. Kerana apa yang pasti, para sahabat hanya melakukan perbuatan sedemikian, ya, mengambil berkat daripada kesan wuduk ataupun sisa air yang digunakan oleh Rasulullah untuk berwuduk. Para sahabat hanya melakukan sedemikian kepada Rasulullah, ya. Adapun selain daripada baginda, ya, mereka tidak melakukan sedemikian, ya. Baik, kita lihat hadis yang ke-70, ya, daripada riwayat Abdullah bin Umar tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa sesungguhnya Bilal, yakni Bilal bin Rabah, dia mengumandangkan azan ketika malam. Oleh itu makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, ya. Kita lihat hadis ini cukup, kita kata cukup penting untuk kita hayati, ya. Kerana kalau kita lihat nanti, ia adalah di antara sunnah yang dimatikan pada zaman sekarang. Sedangkan hadis ini seperti mana yang kita lihat, dia dalam Bukhari dan Muslim. Tetapi persoalan di sini, mengapa ia tidak dipraktikkan oleh umat Islam, masyarakat Islam pada hari ini, ya. Dalam hadis ini Rasulullah kata, ya, Rasulullah menjelaskan bahawa Bilal dia mengumandangkan azan. Tetapi azan yang dikumandangkan itu sebelum masuk waktu subuh. Dia mengumandangkan azan ketika waktu masih malam, maknanya belum terbit fajar, ya. Maka kerana itu, ya, makan dan minum bagi siapa yang ingin berpuasa, maknanya belum lagi masuk waktu. Jadi ini adalah waktu siapa yang nak sahur, sahur, siapa yang tidur, bangun, dan siapa yang ingin berpuasa, bersahurlah, makan dan minum kalau engkau mendengar azan Bilal. Hanya perlu berhenti makan dan minum ketika engkau mendengar azan Ibnu Ummi Maktum, ya. Ibnu Ummi Maktum ni adalah seorang sahabat muazzin kedua Rasulullah yang buta, ya. Dia buta. Dia hanya mengumandangkan azan apabila dikatakan kepadanya asbahta, fajar dah keluar, fajar dah terbit, baru dia akan kumandangkan azan, ya. Daripada hadis ni dapat kita mengambil beberapa faedah yang cukup penting. Yang pertama, disyariatkan untuk dikumandangkan dua azan pada waktu subuh, di mana azan yang pertama sebelum masuk waktu, dan azan yang kedua apabila masuk waktu, ya. Juga daripada hadis ini dapat kita mengambil faedah tentang
untuk mengumandangkan dua azan ini disyariatkan, dituntut untuk ia dilaungkan oleh dua muazzin yang berbeza. Ya. Tujuannya jelas, supaya tidak menimbulkan kekeliruan ya di kalangan orang yang mendengar azan itu, supaya mereka dapat membezakan antara azan yang pertama dan azan yang kedua. Kerana azan yang pertama masih lagi, azan yang pertama itu bertujuan untuk mengejutkan orang yang tidur dan memberi isyarat kepada orang yang berpuasa bahawa ini adalah masa-masa yang terakhir untuk engkau makan dan minum. Dan azan yang kedua menunjukkan bahawa ya, perlu bergerak pergi ke masjid ya, dan bagi yang sedang makan dan minum kena berhenti. Ya. Juga daripada hadis ni dapat kita ambil faedah tentang dibolehkan untuk melantik muazzin yang buta, seperti mana halnya Ibnu Ummi Maktum ya. Juga perlu juga kita ambil perhatian bahawa dianjurkan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang perbezaan antara kedua azan yang dilaungkan itu. Ya. Bahawa azan yang pertama itu sebelum masuk waktu. Hanya azan yang kedua ia dikumandangkan setelah masuk waktu. Ya. Supaya tidak timbul kekeliruan. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang kalau perbuatan ini ingin dipraktikan, lagi banyaklah perlu dijelaskan. Ya. Barangkali tak boleh sekali. Ya, mungkin kena berkali-kali. Itu pun belum tentu lagi. Ya, kerana supaya dapat dielak daripada fitnah. Ya. Baik. Juga faedah yang penting dapat kita ambil daripada hadis ni adalah tentang dibolehkan, kalau bukan sampai dianjurkan, untuk mereka yang ingin berpuasa, untuk mereka melewatkan sahur sehingga ke saat-saat akhir, ya, sebelum masuk waktu subuh. Ya. Kerana kalau kita lihat seperti mana dalam riwayat yang lain, berapa jarak antara azan yang pertama dengan azan yang kedua? Antara azan Bilal dan azan Ibnu Ummi Maktum, berapa jaraknya? Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, para ulama menyimpulkan bahawa anggarannya, ya, kalau pada hari ini dengan kiraan pada hari ini kira-kira 15 minit sahaja. Jadi 15 minit kalau kita lihat dalam konteks siapa yang nak berpuasa, inilah waktu sahur yang terbaik. Kerana seperti mana dalam hadis yang lain, kita dituntut supaya melewatkan sahur. Ya. Melewatkan sehingga ke mana? Ya. Hadis ini menjelaskan, iaitu sehingga ke saat-saat akhir. Inilah waktu afdal untuk kita bersahur. Maka jelas hal ini bercanggah sama sekali dengan mereka yang menganjurkan untuk kita imsak, menahan diri daripada makanan minum. Akhirnya mereka menterbalikkan syariat Islam itu. Syariat Islam kalau kita lihat seperti mana dalam hadis tadi, menganjurkan supaya dilewatkan sahur, ya, sehingga ke 15 minit yang terakhir. Tapi kita mendapati mereka yang mengatakan, mendakwa adanya imsak, mereka meletakkan waktu imsak itu 15 atau 10 minit sebelum azan. Maka akhirnya waktu makan, waktu sahur dijadikan sebagai waktu larangan untuk sahur. Bercanggah sama sekali dengan syariat Islam. Ya. Jadi jelas hal ini perlu dijelaskan dan perlu ditolak. Kerana anjuran imsak itu tidak berdiri di atas apa juga dalil. Tak ada dalil yang sahih, bahkan dalil yang dhaif pun tidak ada. Tidak lebih daripada ijtihad akal yang berdiri di atas alasan berhati-hati. Ya. Takut kot tengah makan sedangkan, ya, waktu sudah masuk. Maka untuk selamat, untuk sampai tak terlajak, mereka kata kita kena berhenti awal-awal.
Tapi ini jelas bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ada satu permasalahan tentang waktu atau tentang azan subuh. Adakah disunatkan tathwib? Ini juga satu istilah berkait tentang azan. Tathwib. Apa tu tathwib? Tathwib adalah ucapan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Yang diucapkan selepas al-hayy 'alah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Adakah ia disunatkan untuk dikumandangkan di dalam azan subuh ataupun tidak? Di dalam masalah ini, Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamam al-Minnah, beliau rahimahullah menjelaskan bahawa hakikatnya ucapan tathwib ini disyariatkan untuk dikumandangkan di dalam azan yang pertama waktu subuh, iaitu sebelum masuk waktu. Hal ini seperti mana dalam hadis yang dihukum sebagai hasan daripada riwayat Al-Baihaqi, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, di dalam azan yang pertama selepas ucapan hayya 'alal falah, ada ucapan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Ibnu Umar menjelaskan di dalam azan yang pertama. Dan kita sudah tahu bahawa azan yang pertama seperti mana dalam hadis yang kita bacakan tadi, azan yang pertama itu adalah sebelum masuk waktu subuh. Dan di dalam hadis yang lain daripada riwayat Abu Dawud yang dihukum sebagai sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat bernama Abi Mahdurah radhiyallahu an. Baginda berkata kepada dia, wa idza adzanta bil awwal min as-subh faqul as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dan jika engkau, yakni Abu Mahdurah, sekiranya engkau mengumandangkan azan subuh yang pertama, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, salat itu lebih baik daripada tidur. Dan Syekh Al-Albani juga mencuit perhatian kita dengan mengatakan bahawa kalau kita lihat ucapan as-salatu khairum minan naum lebih cocok untuk azan yang pertama sebelum masuk waktu, berbanding dengan azan yang kedua selepas masuk waktu. Kerana azan yang pertama memang tujuannya untuk mengejutkan orang yang tidur. Kerana itu diucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kerana azan yang pertama itu memang untuk mengejutkan orang yang sedang tidur. Adapun azan yang kedua tidak lagi untuk orang yang tidur. Kerana orang yang tidur sudah bangun. Mengapa nak diucapkan as-salatu khairum minan naum? Sebaliknya azan yang kedua adalah untuk apa? Yang pertama untuk memaklumkan tentang masuknya waktu subuh. Yang kedua untuk mengajak, menyeru orang datang ke masjid. Hayya 'alas salah, ayo kita kerjakan salat. Hayya 'alas salah, ayo kita kerjakan salat. Maka azan yang kedua bukan lagi untuk orang yang tidur, tetapi untuk orang yang berjaga, yang sudah jaga, yang sudah bersiap-siap untuk datang ke masjid. Maka subhanallah, kalau kita lihat dalam amalan masyarakat pada hari ini, dapat kita katakan bahawa yang disunatkan adalah mengumandangkan azan yang pertama itu sebelum masuk waktu, bagi membangkitkan orang yang sedang tidur dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum selepas
hayya 'alal falah itu. Bukan apa yang diada-adakan pada zaman sekarang. Di mana kalau kita lihat pada hari ini, azan subuh hanya sekali. Tapi demi untuk nak mengejutkan orang yang tidur, mereka akan muazzin ada kalanya akan membaca zikir-zikir dan salawat dengan secara kuat, atau barangkali dikumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran secara live ataupun secara kaset dengan kuat sebelum masuk waktu subuh. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa buat macam ni? Supaya nak kejutkan orang tidur. Kalau dia azan, kumandangkan azan, baru dia nak bangun, dia tak sempat nak datang nak solat. Dia nak bangun, dia nak pergi tandas, dia nak basuh-basuh muka, nak gosok gigi. Bila dia nak datang, bila dia nak sampai ke masjid? Jadi kita kena kejutkan awal-awal dengan membaca zikir-zikir, salawat-salawat, membaca Al-Quran, dipasanglah kaset masyari ke apa ke untuk nak mengejut orang tidur. Tetapi ini jelas bercanggah dengan sunnah. Bercanggah lagi apabila dalam azan yang dikumandangkan, satu-satunya azan yang dikumandangkan, iaitu apabila masuk waktu subuh, muazzin mengucapkan lagi as-salatu khairum minan naum. Sedangkan dia dah kejutkan dah tadi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir-zikir selawat tadi. Ini yang kita kata kekeliruan yang timbul di dalam masalah at-taswib di dalam azan subuh. Juga kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat tentang azan, ucapan terakhir dalam azan adalah apa? Adalah la ilaha illallah. Berhenti di situ. Tidak ada bacaan-bacaan lanjutan daripada itu. Muazzin apabila mengumandangkan azan, bermula dengan Allahu Akbar, dan disudahi dengan la ilaha illallah. Berhenti di situ. Tidak ada bacaan-bacaan zikir, selawat dan seumpamanya. Baik. Dalam hadis yang terakhir, yang ke-71 tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar muazzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Ini antara yang dituntut, yang disunatkan. Muazzin akan mengumandangkan azan, manakala makmum ataupun orang yang mendengar azan disunatkan untuk mereka menjawab azan, dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Apabila diucapkan Allahu Akbar, diucapkan makmum mengucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah pun sama asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis yang lain, memperincikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, di mana ucapan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, makmum atau orang yang mendengar azan tidak mengucapkan begitu. Sebaliknya, mereka disunatkan untuk mengucapkan al-hawqalah. Ini satu istilah yang lain lah. Banyak istilah malam ni, tapi insyaAllah kita biasa-biasakanlah siapa yang tak biasa. Al-hawqalah, apa artinya al-hawqalah? Iaitu ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Disunatkan untuk kita mengucapkannya apabila mendengar muazzin kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Diucapkan di antaranya la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Juga dalam hadis, antara yang dituntut apabila kita mendengar azan, di samping kita menjawab azan dengan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali dalam al-hay'alah kita mengucapkan al-hawqalah,
Apabila muazzin telah selesai azannya, kita disunatkan untuk membaca doa azan, iaitu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Perlu kita ambil perhatian sikitlah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Adapun tambahan wad darajatar rafi'ah, ia tidak sabit. Jadi kita kata ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, sambung terus, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Berhenti di situ tanpa tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Kerana tambahan ini juga tidak sabit. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad, dia disebut dalam riwayat Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya. Tetapi para ulama hadis menyimpulkan bahawa tambahan Al-Baihaqi innaka la tukhliful mi'ad, tambahan ini menyalahi riwayat-riwayat ulama-ulama hadis yang lain, termasuk dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Al-Baihaqi meriwayatkan daripada mereka. Al-Baihaqi dia anak murid kepada Al-Bukhari, dan apabila dimeriwayatkan doa azan ini, Al-Baihaqi dimeriwayatkan dengan jalan riwayat gurunya Al-Bukhari. Tapi dalam jalan riwayat Al-Bukhari, dia tidak menyebutkan innaka la tukhliful mi'ad. Tapi bila datang Al-Baihaqi dengan sanad yang sama melalui gurunya Al-Bukhari, dia membawa tambahan ini. Maka para ulama mengatakan bahawa ini dihukum sebagai syadz. Syadz maknanya ganjil. Bukan ganjil apa? Riwayat perawi yang thiqah. Perawi Imam Baihaqi thiqah belaka, dipercayai belaka. Tetapi riwayat mereka menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqah atau lebih ramai daripadanya. Mereka ramai-ramai semua meriwayatkan tanpa innaka la tukhliful mi'ad. Tapi datang riwayat dalam Bukhari, dalam Al-Baihaqi, ada tambahan ini. Jadi tambahan ini tidak boleh diterima kerana dia bercanggah dengan perawi-perawi yang lebih ramai, yang tentu saja lebih thiqah, yang lebih hati lebih mempercayainya, lebih cenderung untuk memilihnya. Maka akhirnya kita katakan ucapan innaka la tukhliful mi'ad tidak sabit daripada bacaan doa azan. Ambil berkat daripada Nabi ni sabit waktu Nabi hidup juga, atau kalau ada Nabi punya barang-barang selepas kewafatan Nabi seperti kubur ataupun janggut Nabi ataupun yang lain itu, kita boleh ambil berkat. Di sini ada perincian. Kita kata apabila kita sebutkan tentang peristiwa para sahabat berebut-rebut mengambil berkat daripada kesan-kesan Rasulullah, kesan sisa wuduk Rasulullah, di sini kita harus ambil perhatian bahawa apa yang pasti yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika baginda hidup. Dalam masa yang sama kita juga mengatakan bahawa para sahabat juga mengambil berkat daripada kesan-kesan peninggalan baginda, di mana mereka menyimpan alat-alat yang digunakan oleh baginda ketika baginda hidup, seperti mana isteri-isteri baginda mereka terus menyimpan peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana jelas di situ ada berkatnya. Hal ini diakui, bukan ditolak. Jadi keberkatan Rasulullah adalah satu hakikat, adalah satu yang benar, dan satu yang diiktiraf. Tetapi di sini kita mengatakan kita harus berhati-hati. Bukan semua yang didakwa sebagai peninggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terima dakwaannya. Ini satu jelas. Apabila ada yang mendakwa bahawa ini pedang Nabi,
Ini pakaian Nabi. Ini serban Nabi. Ini selipar Nabi. Ini rambut kepala janggut Nabi. Tentu sahaja persoalan yang utama yang perlu kita pastikan adalah kebenaran dakwaan itu. Dan hal ini kalau kita lihat pada zaman sekarang, iaitu setelah masa yang cukup lama berlalu, persoalan yang sungguh jelas, bagaimana kita nak memastikan kesahihan dakwaan-dakwaan ini? Ada cara? Kalau kita selidikkan, kita kaji, apa yang pasti tidak ada caranya. Maka akhirnya dakwaan-dakwaan ini tinggal dakwaan-dakwaan sahaja. Kerana dalam apa juga dakwaan, seperti mana kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Sesiapa yang ingin mendakwa, dia perlu mengemukakan bukti. Seperti mana dalam penghakiman, ada yang mendakwa, ini mendakwa, dini zalim aku, dini ambil harta aku. Qadhi akan kata apa? Mana bukti kau? Ini satu cara yang jelas dan diterima oleh semua. Ya. Maka sama sekali tidak boleh diterima dakwaan sesiapa pun sekiranya ia tidak dituruti dengan bukti. Dan kita melihat bahawa kalau sekiranya di antara apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang paling penting yang ditinggalkan oleh Nabi? Kalau bukan sunnah Nabi SAW, kata-kata, perbuatan dan perakuannya, ini adalah peninggalan Nabi yang paling berkat. Bahkan kita kata yang wajib kita ambil dan kita amalkan. Kita mendapati bahawa dalam peninggalan sunnah Nabi pun jelas, seperti mana yang kita semua sedia tahu, adanya penyelewengan yang berlaku di kalangan perawi-perawi, ya, secara sengaja atau tidak sengaja. Adanya tokok tambah, adanya hadis-hadis, sunnah-sunnah yang direka-reka dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Kita tak sebut tentang niat mereka jahat ke baik, itu lain cerita. Tetapi apa yang persoalan kita di sini adalah nak memastikan kebenaran warisan Nabi itu. Kalau dalam sunnah pun kita kata kita kena berhati-hati, ya, kerana adanya penyelewengan, maka kita kata begitu jugalah dalam kesan-kesan peninggalan baginda, benda-benda dunia, pedang, serban, rambut dan sebagainya. Ini juga pasti ada penyelewengan yang berlaku, ya. Bahkan jelas apabila kita melihat mereka yang mendakwa memiliki kesan-kesan daripada Nabi, apa yang pasti kita melihat tingkah laku mereka. Mereka mendakwa ingin berpegang, ingin mendapat berkat daripada kesan-kesan peninggalan Nabi. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat sejauh mana berpegangnya mereka dengan sunnah Nabi SAW. Maka akhirnya kita mendapati bahawa sunnah Nabi mereka tidak jaga. Janggut Rasulullah, mereka mendakwa berpegang memiliki janggut Nabi, tetapi mereka sendiri tidak berjanggut. Mereka mendakwa mempunyai pakaian Nabi, tetapi pakaian mereka sendiri tidak menepati pakaian Nabi, tidak menjaga supaya tidak isbal, melebihi buku lali dan seumpamanya, ya. Maka akhirnya kita mengatakan bahawa mereka ini jelas, ya, kita tidak dapat lari daripada, ya, mengesyaki kenapa mereka, ya, mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang sedemikian, ya. Baik, insya-Allah. Lanjutan daripada mengambil berkat Rasulullah. Apa hukum pula bertawassul atas nama Rasulullah? Boleh. Bagaimana dengan bertawassul dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kita melihat bahawa bertawassul adalah satu ibadah. Ibadah. Apa artinya tawassul? Kita menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nak memohon sesuatu, tetapi bagi nak menguatkan supaya doa kita itu lebih mudah, lebih cepat,
diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita mendapatkan perantara. Itu yang dikatakan tawassul. Maka di sini persoalan, boleh tak kita bertawassul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Contoh kita kata, ya Allah, dengan nama nabimu aku memohon supaya engkau memberikan aku rezeki. Contoh. Atau kita kata, ya Allah, ya, dengan lebih kuranglah kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau kita pergi ke kubur baginda, ya, lalu di perkuburan Nabi itu kita berdoa, ya Allah, mudahkan rezeki aku. Kita bertawassul dengan hampirnya kita dengan kubur Nabi. Yang ini kita jadikan kubur Nabi sebagai tempat untuk kita nak berdoa, sebagai tawassul. Sejauh mana dibolehkan perbuatan-perbuatan ini? Di sini kita kena hati-hati, kerana agama adalah wahyu, bukan cita rasa, bukan sangka-sangka, bukan ijtihad semata-mata, ya. Maka agama adalah tauqifiyah. Agama adalah apa yang diajar, apa yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka persoalan di sini, adakah kita diajar untuk melakukan sedemikian? Ya. Maka ini kita kata betapa perlunya kita memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal fikiran kita semata-mata. Kerana apa yang pasti, akal fikiran kita penuh dengan kecetekan, kejahilan, salah faham dan sebagainya. Maka perlunya kita memahami Al-Quran dan Sunnah sejajar dengan pemahaman para sahabat. Kerana mereka ni jugalah yang mewariskan, mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah itu. Maka apakah mereka melakukan sedemikian? Apakah para sahabat apabila berdoa mereka bertawassul dengan Nabi? Apakah para sahabat ketika ingin memohon sesuatu pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mereka dengan kubur Nabi cukup dekat. Kita ni je yang jauh-jauh, ya, nak pergi satu kerja. Mereka dekat je. Maknanya tidak ada apa yang menghalang mereka untuk nak pergi ke kubur Nabi. Sekiranya itu disyariatkan, sekiranya itu benar satu cara tawassul, sekiranya benar ia adalah satu kaedah untuk supaya doa kita jadi mustajab. Tetapi kita kata apa yang pasti, para sahabat tidak melakukan sedemikian. Mereka apabila berdoa, tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa para sahabat bertawassul dengan Nabi. Tidak ada riwayat bahawa para sahabat apabila ingin berdoa mereka pergi ke kubur Nabi. Tidak ada. Bagi mereka yang mendakwa, mereka perlu mengemukakan buktinya, riwayat yang sahih dan riwayat yang jelas di dalam masalah ini. Tapi kalau kita lihat, tidak ada. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan sebaliknya, di mana dalam satu riwayat Khalifah Umar Al-Khattab, dia berkata, kunna natawassalu binabiyina. Umar Al-Khattab berkata, pada zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kami ingin memohon hujan, kami akan bertawassul dengan Nabi. Bagaimana? Dengan meminta supaya Nabi sendiri berdoa memohon hujan. Kerana di situ jelas berkatnya, mustajabnya. Dan memang benar dalam hadis, apabila Rasulullah diminta untuk melakukan sedemikian, baginda terus akan mengangkat tangan meminta hujan, ya, Allahumma asqina, ya Allah turunkan hujan. Dan memang terus hujan turun. Nak mengatakan berkat doa Nabi, itu tidak dinafikan. Tetapi setelah itu Umar Al-Khattab kata, ya, adapun sekarang kita bertawassul dengan siapa? Dengan Abbas, dengan pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pakcik Nabi iaitu Abbas diminta supaya memohon hujan. Masa zaman Nabi mereka mohon terus kepada Nabi. Tetapi setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lagi berbuat sedemikian kerana Rasulullah sudah wafat. Sebaliknya mereka pergi kepada pakcik Nabi untuk mendoa, meminta hujan. Ya. Di sini pun ada perincian juga. Kita mendapati bahawa mereka hanya bertawassul dengan pakcik Nabi bukan dalam segala urusan mereka.
hanya dalam urusan yang membabitkan kemaslahatan umat Islam sejagat, seperti meminta hujan. Adapun kalau nak murahkan rezeki, nak sembuh penyakit, mereka tetap tak pergi ke pakcik Nabi. Kerana beza antara Nabi dan pakcik Nabi. Pakcik Nabi diakui dia ada kelebihan rapatnya dia dengan Rasulullah dari segi nasab. Tetapi setakat itu saja, dia tidak mewarisi kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu mereka tidak memohon ya doa-doa mereka kepada pakcik Nabi, tetapi hanya dalam masalah yang membabitkan kemaslahatan masyarakat, seperti meminta hujan ya. Hanya dalam hal ini sahaja yang dibolehkan. Maka akhirnya kita mengatakan bertawassul dengan Nabi, pergi ke kubu Nabi untuk berdoa. Hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan tidak dilakukan oleh ketiga generasi salafus salih yang telah dihukum sebagai mereka sebaik-baik manusia ya. Wallahu a'lam. Ustaz, wajibnya azan ketika mana masuk waktu solat ataupun ketika kita nak melakukan solat. Contohnya kalau kita solat di atas flight, di atas kenderaan, kita kena azan juga ataupun macam mana? Barakallahu fiik. Ini pun satu permasalahan. Apabila kita mengumandangkan azan, adakah dia hanya apabila masuk waktu, atau boleh kita tambah, adakah dia hanya boleh di masjid atau surau, ataupun bagaimana? Kita katakan bahawa azan, pensyariatan azan lebih umum daripada itu, bukan hanya apabila masuk waktu. Bahkan kita mengatakan bagi sesiapa yang ingin mengerjakan salat ya, walaupun dia bersendirian di kawasan yang tidak ada orang ya, pun kita kata ya disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan iqamat ya. Hal ini seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abdul Razak, Musannaf Abdul Razak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sesiapa yang berada di kawasan yang kering kontang lalu masuk waktu, hendaklah dia berwuduk. Sekiranya tidak ada air, dia bertayamum, lalu hendaklah dia mengumandangkan azan dan iqamat. Dan sekiranya dia melakukan sedemikian, dia kumandangkan azan dan iqamat, shalla min khalfihi min junudillah man la yara tarafah, akan solat di belakangnya daripada tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia solat sendirian menurut dia, tetapi kalau dia mengumandangkan azan dan iqamat, tentera-tentera Allah akan turut solat di belakangnya. Tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ya. Jadi ini di situ jelas ya fadilat serta anjuran untuk mengumandangkan azan dan iqamat walaupun bersendirian. Dan boleh kita tambahlah, termasuk juga untuk wanita. Ini juga mungkin kita kata antara sunnah yang telah dimatikan ya, atau telah dilupakan, atau yang telah dijahilikan ya. Perempuan juga disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan juga iqamat. Tetapi tentu sahajalah seperti mana yang kita sedia maklum, lelaki tidak seperti perempuan daripada sudut dibenarkan untuk menguatkan suara itu. Maka perempuan disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan iqamat, tetapi secara berpada ya, jangan sampai didengari oleh lelaki-lelaki ajnabi ya. Hal ini kerana telah sabit ya dalam hadis, dalam riwayat yang sahih ya, dalam Al-Baihaqi, bahawa Aisyah ya, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia turut mengumandangkan azan dan juga iqamah ya. Bahkan Ibnu Umar apabila ditanya tentang boleh tak wanita mengumandangkan azan, dia marah kepada orang yang tanya. Orang yang tanya boleh ke tak boleh. Dia kata, engkau mahu aku melarang mereka berzikir? Nampak sampai begitu ya. Engkau mahu aku larang mereka berzikir, ini jangan azan ya. Tapi itulah kita kata jangan sampai
ditinggikan suara seperti mana lelaki, ya, supaya mengelak daripada fitnah. Solat azan Ustaz. Azan cara macam mana azan yang terbaik Ustaz? Sebab sekarang ni azan dia macam melodi kan. Barakallahu fiik. Banyak juga masalah-masalah dia, ya. Di sini persoalan yang seolah-olah orang tak perasan ke, buat tak perasan ke, bagaimana? Di dalam hukum tajwid, bila kita baca Quran, Al-Quran diturun dalam bahasa Arab kan. Dalam bahasa Arab ni, dia ada hukum hakam dia kan. Ada cara dia. Makhraj kena betul, cara kena betul, ya. Bahkan harakat dia, berapa baris? Apa dia panggil baris? Mat tu baris. Mat tu apa? Panjang. Berapa panjang? Ini semua dalam bahasa Arab. Maka kita mendapati bahawa ada tempat-tempat dia suruh supaya kita panjangkan 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat, sampai 6, ada 7, sampai 6 harakat. Ini semua kembali kepada kaedah dalam bahasa Arab. Dia ada, ini dia makan, kalau dalam Al-Quran dia kata hukum tajwid, ada bacaan maksimum 6 harakat. Maka begitu sebenarnya dalam azan. Azan ni bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Hindustan ke awak boleh ikut sekati. Kena ikut hukum tajwid, hukum makhraj tu. Bagi siapa yang menyalahi hukum hakam ini, dalam bahasa Arab dikata, atau dalam syarak dikatakan dia telah lahan. Lahan maknanya disebut tak betul. Maka kita mengatakan bahawa hal ini juga termasuk dalam lahan. Ini mungkin berat sikit lah bagi muazzin-muazzin yang memanjangkan huruf-huruf itu lebih daripada 6 harakat. Bahkan dalam perkataan yang tak ada mat pun dimatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini Allah tak ada mat. Hayya 'alas salah. La tu tak ada mat. Mat dia 2 harakat. Tetapi kita melihat mereka lebih daripada 2, bahkan lebih daripada 6, bahkan boleh jadi sampai belas-belas. Ini satu persoalan, ya, yang perlu dijawab secara ilmiah. Dari mana datang, ya, gaya-gaya ini? Dan satu persoalan yang bagi pendukung sunnah, mereka perlu menjawab. Adakah Bilal, yang mana azan kita perlu kita ikut dia? Kerana azan Bilal atau azan Ibnu Ummi Maktum, azan mereka ini yang sunnah, kerana azan mereka diakui oleh Nabi SAW. Adakah mereka mengumandangkan azan dengan memanjang-manjang lafaz-lafaz azan itu sehingga melebihi harakat-harakat yang ada? Cuba kalau ada orang baca Al-Quran, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, boleh baca macam ni. Dia kalau ada guru pengajar Al-Quran tu baca muqaddam dia mesti ada rotan tu, awak ni mengada ke nak baca Quran? Tapi subhanallah, bila waktu mengaji dia tegur, tapi bila praktik sebenarnya, oh sedap pula jadinya. Sedangkan dalam syarak dia dihukum sebagai lahan. Telah berlaku dalam satu peristiwa, Ibnu Umar didatangi oleh seorang daripada kalangan tabi'in. Dia mengatakan, ya Ibnu Umar, inni uhibbuka fillah. Wahai Ibnu Umar, aku cinta kepada engkau. Aku cinta kepada engkau kerana Allah. Tapi jawab Ibnu Umar, amma ana, adapun aku, fa inni ubghiduka fillah, aku benci kepada engkau kerana Allah. Dia kata kenapa? Dia kerana li'annaka tulhinu fil adhan,
ini kerana engkau lahan di dalam azan, wa tattakhidhu alaihi ajra, dan kerana engkau mengambil upah daripada azan yang engkau kumandangkan. Ini dia buat kerana dunia lah. Lahan boleh kita kata kerana dia nak kemasyhuran, dan dia ambil duit kerana dia ingin keduniaan. Dua-dua ini dia tegah dalam azan, ya. Maka akhirnya kita kata orang yang nak azan, anggaplah anda sedang seperti membaca Al-Quran. Nah, ini hukum hakam tajwid itu perlu dijaga, ya. Dan boleh juga lah kita betulkan, sering berlaku kesilapan bahkan di kalangan muazzin dalam masjid-masjid besar pun, ya. Dalam ikamat pun berlaku kesilapan yang cukup, kita kata, yang tak sepatutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muazzin tu dia nak sambungkan antara Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, ya, dia kena perhatikan Allahu Akbaru. Ra tu baris depan. Dia perlu baris depankan, jangan baris matikan. Ini yang berlaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Perlu dibaris depankan ra itu. Maka dibaca macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ada dalam azan ataupun ikamat. Tapi dalam azan kita tahulah, ya, sampai 4 kali. Dalam ikamat 2 kali sahaja, ya, ucapan Allahu Akbar tadi tu, ya. Boleh insya-Allah. Azan untuk solat fardu kan. Ada tak digunakan untuk yang lain? Di mana kebanyakan orang rumah terbakar, lepas tu Okey. Ada yang kata dia sebenarnya macam ni. Mungkin berkenaan tentang bayi baru lahir, tak nak tanya? Kerana itu yang biasanya lah, ini antaranya lah. Ini kita kata masalah bayi baru lahir, adakah perlu diazan dan diikamatkan? Ya, ini masalah dia kembali kepada hadis. Ada hadis berkenaan tentang disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan ikamat kepada bayi yang baru lahir. Tetapi masalahnya hadis itu diperselisihkan antara sama ada di sahih ataupun dhaif. Maka kita perlu kembali kepada para ulama hadis. Sekiranya telah sabit kepada kita daripada kalangan ulama hadis bahawa di sahih, maka boleh kita kumandangkan azan dan ikamat kepada bayi yang baru lahir. Tetapi kalau kita melihat bahawa hadisnya dhaif, seperti mana yang saya secara peribadi melihatnya, kerana ia telah dihukumkan sebagai dhaif oleh ulama hadis pada zaman sekarang, iaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, maka ia tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan dengan hadis mengumandangkan azan dan iqamat kepada bayi yang baru lahir, kerana hadisnya dhaif, ya, menurut pendapat yang rajih, ya, di sisi saya lah secara peribadi, ya. Adapun tentang azan untuk rumah yang terbakar, azan untuk nak menghalau syaitan dan sebagainya, apa yang pasti tidak ada nas, ya. Apa yang pasti tidak ada nas, ya, tentang boleh digunakan azan untuk keadaan-keadaan ini, ya. Maka kita kata jalan selamatnya kita sentiasa kembali kepada sunnah, kerana hal-hal ini adalah berkaitan tentang perkara-perkara ghaib. Bila kita kumandangkan azan untuk rumah terbakar untuk apa pula? Okey. Syaitan daripada api, maka barangkali dia dah buat api ni, ya, kepada orang yang kena sihir, kerana sihir daripada syaitan, dan azan antaranya dia akan menghalau syaitan. Kita melihat bahawa ini lebih kepada ijtihad, kerana apa yang pasti ini membabitkan perkara-perkara ghaib, dan perkara ghaib kita kena hati-hati, tak boleh nak ijtihad, ya. Kita tak boleh ijtihad dalam benda-benda ghaib. Oh, syaitan, aku rasalah dia tak suka bawang, kita bagi dia bawang banyak, kan? Balinglah bawang banyak kepada kat rumah terbakar tu, nanti dia terpadam lah. Kita kata ini jelas, ya, kalau bukan, ya, satu yang, ya, satu yang membengongkan, apa yang pasti tidak ada nas. Maka akhirnya kita kata jalan selamat kembali kepada nas.
Dan dalam nas, ya, azan hanya sabit dalam mengumandangkan azan masuk waktu sahaja. Ya, untuk sebagai tanda masuk waktu saja. Sebab tu dalam definisi azan kita kata apa? Pengumuman masuk waktu. Dan tidak ada tambahan untuk menghalau syaitan, untuk memadamkan rumah terbakar dan sebagainya. Ya. Baik, insya-Allah. Ada tak nas yang menyatakan kadang-kadang kita perhati kalau di masjid-masjid ataupun surau ketika berlaku kuliah, bila setelah sabit waktu solat isyak contohnya, jadi azan tidak dikumandangkan. Mana kuliah diteruskan, kemudian setelah selesai kuliah terus ikamat dan solat. Itu jelas itu satu kecacatan lah. Kerana apa yang pasti masjid itu atau barangkali sehingga kampung itu atau bandar itu azan ketika itu tidak dikumandangkan. Ini jelas satu kekurangan. Kalau ada azan di masjid-masjid lain yang azan pun dapat dengar, itu kita kata okey lagi lah. Tetapi apa yang pasti kurang afdalnya. Afdalnya mana-mana jemaah yang ingin mendirikan solat berjemaah, mereka perlu kumandangkan azan dan iqamat terlebih dahulu. Ya, ini kita kata paling afdal. Apatah lagi kalau di masjid, ya, kerana masjid memang tempat untuk orang berkumpul dan dia menjadi tempat panduan kepada masyarakat sekeliling sebagai tanda masuk waktu. Ya, maka jangan sampai kuliah-kuliah dan sebagainya sehingga menghalang azan dikumandangkan. Ya, kita kata kalau ia pun, ini kita kata dalam keadaan terkecualilah, dalam keadaan terdesak. Kalau ia pun tak dapat dikumandangkan azan kerana sebab-sebab yang tertentu dengan pembesar suara, kita kata apa yang menghalang untuk tetap dikumandangkan azan walaupun dah lewat selepas masuk waktu, tetapi tanpa pembesar suara? Apa yang menghalang? Ya, kita kata jangan dilepaskan fadilat itu. Ya. Dan ada satu perkara yang saya nak sebut tadi. Ini juga satu masalah tentang betapa masyarakat kita perlu ditasfiah dan ditarbiahkan dalam masalah membabitkan azan. Di antara apa yang orang yang kita menganggap bahawa penyalahgunaan pembesar suara. Dalam masyarakat kita pada hari ini berlaku penyalahgunaan pembesar suara yang cukup tak manis, paling tidak kita kata, di masjid-masjid. Kita tak nafikan bahawa pembesar suara ni ada faedahnya, yang faedah yang syar'i, menepati syarak Islam. Kita tak mengatakan bahawa pembesar suara ni bid'ah. Dia bid'ah dari sudut dunia. Tapi dalam sudut agama, ada keadaan-keadaan dia disyariatkan, dia menepati syariat. Termasuk dalam kaedah al-masalih al-mursalah, iaitu satu maslahat yang ingin direalisasikan melalui pembesar suara. Apa dia? Dalam azan secara khasnya. Kerana kalau kita lihat azan memang disyariatkan supaya dikumandangkan secara kuat. Tujuan dia apa? Supaya orang dengar. Maka lagi ramai orang dengar, lagi jauh orang dengar, lagi bagus. Kerana dia hasilnya lagi ramailah akan datang ke masjid. Dan ini satu yang disyariatkan. Maka dalam hal ini kita kata menggunakan pembesar suara untuk mengumandangkan azan disyariatkan. Ya, menepati syarak. Tetapi bagaimana pula dengan mengumandangkan ikamat? Kita tambah, bagaimana pula dengan menggunakan pembesar suara untuk mengumandangkan bacaan imam ketika solat? Di sini kita kata perincian. Dan kita melihat bahawa iqamat berbeza dengan azan. Dia bertujuan untuk diperdengarkan kepada orang yang telah datang, orang yang berada dalam masjid atau surau. Begitu juga dengan bacaan imam. Imam sedang mengimamkan solat orang atau makmum dalam masjid sahaja. Imam dia bukan sedang mengimamkan solat penduduk sekampung, perempuan-perempuan kat rumah. Mereka pun tengah solat berjemaah dengan bacaan imam. Ini satu penyelewengan. Dan saya ingat tak ada sampai begitu pun. Tak ada orang buat macam tu. Dan alhamdulillah tak ada orang buat macam tu. Tak ada wanita-wanita solat berjemaah juga, tapi kat rumah
Kerana apa? Oh, dia boleh dengar bacaan imam. Bacaan imam ketika diri, rukuk, sujud. Dia pun ikutlah, dapatlah pahala fardu. Boleh? Tak boleh. Maka kita kata, apa perlunya kalau begitu untuk bacaan laungan iqamat dan bacaan imam ketika solat untuk turut dikumandangkan dengan pembesar suara di luar. Kan ada pembesar suara kat luar dan ada pembesar suara kat dalam masjid. Maka itu kita kata sepatutnya cukup dengan pembesar suara dalam masjid sahaja. Dan kalau masjid tu atau surau tu kecil, tak perlu nak digunakan sama sekali pun, kerana suara imam atau Bilal sudah kedengaran untuk jemaah dalam masjid. Maka akhirnya kita mengatakan bahawa saya khawatir tanpa sedar, ya, muazzin ataupun kumandangnya iqamat, bacaan imam dalam salat, saya khawatir sedikit sebanyak dia akan mengganggu masyarakat di sekeliling. Dan hal ini tidak sepatut bagi seorang yang beriman. Jangan kita berhujah bahawa oh ini azan atau afwan ini iqamat. Jangan kita berhujah bahawa oh ini bacaan imam, bacaan ayat Al-Quran, zikir dan sebagainya. Kita kata bukan dalam semua keadaan ia boleh dikumandangkan dan dia boleh dibacakan dengan kuat-kuat. Bagaimana kalau sekiranya ada orang atau jiran kita, dia membaca Al-Quran kuat-kuat, dia tengah qiyamul lail, dibaca kuat-kuat kat rumah, contoh, kita rela tak dengan perbuatan jiran kita memperdengarkan bacaan Al-Quran dia? Kalau kita berhujah kat dia, oh dia kata, aku tengah baca Al-Quran, kau tak suka Al-Quran ya? Oh kau syaitan ya? Jangan macam tu. Ini jelas satu kezaliman. Ini satu tuduhan yang melampau. Maka akhirnya kita kata, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, apabila baginda melihat para sahabat dalam masjid, masing-masing mereka menguatkan bacaan masing-masing ketika mereka membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya di dalam masjid. Baginda menegah mereka dengan mengatakan, kullukum yunaji rabbah, kamu masing-masing bermunajat kepada Tuhan kamu, kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'dhin bittilawah, maka janganlah kamu masing-masing ingin mengangkat suara ke atas saudara kamu di dalam membaca Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia mengganggu, kan? Maka kita mengatakan juga dalam bab salat, kita kena akui bukan semua orang wajib salat. Betul? Ini realiti. Jangan kita bersikap melampau. Oh ni salat, semua orang wajib salat. Tidak, bukan semua orang wajib salat. Kanak-kanak tidak wajib salat. Wanita tidak wajib salat di masjid. Wanita yang haid tidak wajib salat. Orang-orang yang uzur tidak wajib salat datang ke masjid. Maka kerana itu, kenapa nak dikuatkan bacaan iqamat, nak dikuatkan, ya, bacaan salat ketika imam. Boleh juga kita tambahlah, begitu juga dengan ceramah-ceramah agama. Kenapa sampai dikuatkan di luar masjid? Adakah kita nak memaksa semua orang mendengar, seolah-olah mereka tidak ada urusan yang lain? Kita tak nafikan kepentingan kandungan ceramah itu, tetapi jangan sampai kita bersikap melampau. Kerana sabda Nabi SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, telah binasa orang yang melampau, telah binasa orang yang melampau. Maka kita hendaklah bersikap berpada-pada dan menggunakan pembesar suara ini dengan cara berhikmah, dengan meletakkannya pada tempatnya. Itu hikmah. Tapi kalau iqamah sudah digunakan pembesar suara, bacaan imam ketika salat digunakan juga pembesar suara, saya tidak melihat hikmahnya. Wallahu a'lam. Ustaz, bacaan doa selepas iqamah ada? Sama. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya. Seperti mana doa selepas azan,
ia juga dibaca selepas iqamah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, sehinggalah ke akhirnya, Kerana kalau kita lihat dalam riwayat juga, iqamat juga dinamakan sebagai azan juga, Ini dalam istilah syarak lah. Ada kalanya iqamat juga dipanggil sebagai azan. Maka akhirnya kita mengatakan doa untuk azan adalah juga doa untuk iqamah. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.